Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli Rabbil Alamin, Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat yang ke-32. Sambungan kita 32, surah yang ke-17, juzuk yang ke-15, tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surah 557. Alhamdulillah ala kulli hal. Itulah yang Allah Ta'ala rezekikan kita pada pagi ini, iaitu 7 hari bulan 3 2021. Kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi pada penjelasannya. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa saa'a sabila. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. Ayat yang kita baca ini ayat 32, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu menghampiri zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, sesungguhnya zina itu satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerusakan. Para pelajar sekalian, ayat ini dia panggil kesinambungan daripada beberapa ayat yang telah kita baca sebelum ini, di mana ada beberapa usul iman yang telah dibincangkan dalam kuliah kita yang lepas. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, bermula dari situ lagi, iaitu yang pertama, asas yang pertama, perintah agar mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan beribadat sepenuhnya kepada Allah tanpa syirik ataupun sekutu dengan yang selainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Berbuat baik kepada kedua ibu bapa ketika mereka masih bersama dengan kita waktu dia hidup, dan jangan lupa setelah ibu bapa tidak ada, kita khidmat kita, bir kita masih lagi berterusan dengan cara doa, istighfar,
sedekah dan lain-lain yang disyariatkan oleh agama. Kemudian yang ketiga, memberi hak dan ihsan, berbuat baik kepada kaum kerabat, orang miskin dan golongan musafir yang dalam kesempitan terputus bekalan. Yang keempat, jangan bersifat bakhil dan membazir. Jangan bersifat bakhil dan membazir. Kata di sebahagian daripada ulama salafus salih, "Lau an anfaqta dirhaman fi ma'siyatillah kunta mubazziran." Kalau kamu derma 1 dinar saja, 1 dirham kecil ya, kita kata 10 ringgit, kepada jalan maksiat, maka orang itu dikira membazir. Walau anfaqta mil al-ardi fi ta'atillah lam takun mubazziran. Kalau kamu infak sepenuh bumi ni hartamu sedekah pada jalan ketaatan kepada Allah, tidak dikira membazir. Allahu akbar. Itu beza di antara dua perkara tadi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada kita dalam CD yang lepas, kita dah bincang tentang hak ibu bapa ada 5. Jangan kata pun tak boleh, apalagi kalau kita berkasar. Yang kedua, jangan menengking dan berkata-kata kasar dengan ibu bapa. Jangan jawab senang-senang, jangan. Kita kadang-kadang suka biasa jawab mulut, jadi terbiasalah. Mungkin dengan kawan-kawan kita, bila kita kawan-kawan suruh ke siapa suruh, kita kata la, tak mau. Nanti mak suruh pun jawab sama juga. Itu dia panggil jangan jadi kebiasaan bahasa-bahasa. Yang ketiga, bercakap dengan hormat dan kata-kata yang mulia. Yang keempat, hormat dan tawadhu', merendah diri kepada mereka. Yang kelima, sentiasa mendoakan kebaikan kepada mereka waktu hidup ataupun waktu sudah mati. Itu 5 hak ibu bapa. Adapun usul al-iman, tadi kita sudah bincang 4. Kemudian yang kelima dalam ayat yang lepas, tengok ayat kita lepas, wala taqtulu auladakum khasyata wala taqtulu khasyata imlaq. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anak kerana takut fakir, takut apa. Itu yang kelima daripada usul yang keempat. Kemudian dalam ayat yang kita baca hari ini, insya-Allah kita akan sambung lagi. Ada 3 isu besar yang akan dibincangkan. Yang pertama, masalah zina. Yang kedua, masalah bunuh manusia tanpa hak. Yang ketiga, masalah makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim. Baiklah para jemaah sekalian, para pelajar sekalian, itu di antara orang panggil sinopsis ataupun ringkasan kepada perbincangan kita, supaya kita ingat apa yang telah kita baca, kita ingat apa yang telah kita pelajari, supaya kita semua ni dalam keadaan sedar. Maka prinsip masyarakat Islam, al-mujtama' al-islami, yang telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla, ada beberapa prinsip yang kita akan sambung di dalam perbincangan ini insya-Allah. Baik, kita pergi kepada yang pertama. Yang pertama tadi kita sudah bincang 5 perkara, ini yang ke-6-nya, tanda. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu menghampiri zina. Tengok dalam ayat ini Allah tak suruh, bukan sakat larang berzina, menghampiri, makna melakukan perkara-perkara yang boleh membawa kepada zina diharamkan. Itu dia panggil menutup pintu-pintu fitnah. Dalam bahasa usul dia panggil sadduz zara'i. Maknanya kita tutup pintu yang boleh membawa kepada zina. Apa dia? Pergaulan bebas, wanita berhias-hias keluar rumah, tidak menutup aurat,
berkhalwat, itu semua pintu-pintu yang boleh membawa kepada zina wal iyazubillah. Sebab apa? Allah kata innahu kana fahisyah. Zina satu perbuatan yang keji. Kita di dalam maksiat ni dua yang disebut, fahisyah dan al-ma'asi. Allahumma apa ni, al-fahisyah, fahisyah ni satu maksiat khas, zina, liwat, mana perbuatan-perbuatan yang berlebih kepada kehormatan diri. Adapun maksiat yang lain umum, kemungkaran yang lain, al-munkar wal fawahish wal munkar. Al-munkar wal fawahish. Munkar yang lain itu semua jenis maksiat lain munkar. Rasuah, riba, tuduh orang, itu semua dipanggil dalam bab-bab yang maksiat ataupun munkar. Fahisyah ni khas untuk benda yang keji yang terlibat dengan peribadi manusia. Allahu Akbar. Kenapa jangan dekat? Allah Ta'ala tak suruh buat, dekat pun tak boleh. Masya Allah. Itu dia panggil menutup pintu-pintu kejahatan. Jadi ayat ini para jemaah sekalian, kita kena ingatlah, Allah SWT dalam ayat 31 melarang manusia ini daripada membunuh anak-anak. Nak boleh kejadian anak, dia ada lorong dia. Apa lorong dia? Tariq, jalan yang tidak syariat, iaitulah jalan zina. Maka dilarangnya daripada segala lorong-lorong, jalan-jalan yang membawa kepada zina disekat. Maka bila jalan pun kena sekat, apalagi kalau nak berzina, wal'iyazubillah. Itu dia panggil dalam bahasa, zina ni mempunyai kerusakan yang cukup banyak. Tengok nota di bawah, perbuatan yang keji dan wasa'a sabila. Tanda ni pelajar, kenapa dia guna sabil, dia guna jalan yang sangat jahat. Dia jalan ni tak sama dengan lorong. Kalau kata lorong mungkin sempit, kalau kata jalan ada dua lain pergi mari. Kalau jalan lebuh raya 4 lorong. Artinya jalan-jalan kejahatan, jalan maksiat, jalan kerosakan banyak. Maka kerja kita keluarga, kerja pihak pemerintah, kerja penguasa menutup segala lorong-lorong yang boleh menyampaikan kepada jalan yang besar itu. Maknanya kita ni kalau sekat jalan kecil, orang tak pergi jalan besar tu. Jangan tak sampai kepada zina. Tengok nota di bawah. Allah Subhanahu wa taala melarang dari menghampiri apa-apa jua jalan yang membawa kepada zina, apalagi perbuatan zina itu sendiri. Mana kalau nak pergi jalan dia pun sudah dilarang, perbuatan itu lagi dilarang. Macam larangan kata kepada ibu bapa, jerkah boleh? Jerkah boleh. Kalau kata pun tak boleh, jerkah lagi tak boleh. Bahasa orang tua ni banyak arahan sangat, penampar boleh, lagi tak boleh. Itu dia panggil, yang kalau yang kecil pun tak boleh, yang besar lagi tak boleh. Kalau jalan pada zina apa haram, perbuatan zina lebih haram, lebih besar. Kerana yang demikian bukan sahaja satu perbuatan yang terang kejinya, tetapi juga menimbulkan berbagai kerosakan dalam masyarakat. Tanda beberapa kerosakan daripada zina. Dalam tafsir Khazin dan lain-lain, Ar-Razi contohnya, telah menyenaraikan kepada kita, az-zina yashtamilu ala anwa' minal mafasid. Zina telah membawa banyak kerosakan. Kita letak nombor di tafsir kita tu. Di antaranya, yang pertama, merusakkan nasab keturunan. Sebab apa? Bercampur habis ni, campur habis. Tak tahu air mani siapa masuk dalam ni. Kemudian kalau orang tu isteri orang pula, nanti yang jadi anak daripada penzina bin kepada suami dia, keturunan hancur, rusak habis. Satu. Yang kedua, mengembangkan penyakit yang berbahaya. Zaman dulu dipanggil siflis, sekarang ni HIV, macam-macam penyakit ada.
Yang ketiga, menimbulkan pergaduhan dan perbunuhan. Banyak berlaku kes. Bila lepas dia zina, tengok sudah ada nak tutup malu, bunuh. 3. Sebab apa bunuh? Kerana suami atau waris sudah tentu akan menyerang lelaki yang berzina dengan istrinya, atau dengan perempuan yang menjadi daging darahnya. Akan berlaku. Bila berlaku ni, orang akan tembak balik. Maknanya berlakulah kerusakan dalam dunia. Yang keempat, dia juga telah mengundang hukuman hudud ke atas dirinya. Hukuman hudud tak boleh dimaafkan, tak boleh maaf. Kalau suami dia dayus, contohnya seorang suami ni dayus, dia tahu si jantan ni berzina dengan bini dia, dia pergi mahkamah, tuan qadi saya maafkan. La, tidak ada maaf bagimu. Yang maaf ada dalam bab pembunuhan, qisas, nanti kita bincang nanti, ada kemaafan, boleh maaf. Tapi dalam bab keturunan, nak menjaga nasab, tidak ada maaf bagimu, sebab dia akan merusakkan satu generasi dan beberapa generasi yang terusnya. Maka yang ke berapa dah kita? 4. Yang kelima, ikhtilatul ansab, bercampur gaul habis nasab keturunan. Mana kita tak tahu ni anak siapa, ni anak siapa. Akhir kali kalau zina yang ni berluasa hari ni, siapa nak jaga budak ni? Tak tahu anak siapa. Maka banyak lagi yang akan jadi, budak ni akan terbiar, keturunannya punah, alam ini akan kharab, akan jadi rusak dengan sebab beberapa kerusakan hasil daripada perzinaan. Dalam kitab yang saya terjemahkan, mana kitab kita? Kitab Keindahan Islam. Dalam kitab Keindahan Islam yang telah saya terjemahkan, nama dia Keindahan Islam, Bahasul Islam, ada satu bab khas, nama dia bab larangan. Dalam bab larangan ni kita sebut banyak, di antaranya larangan zina, larangan liwat, larangan-larangan yang boleh merusakkan segala reputasi ataupun segala perkara yang boleh merusakkan itu. Jadi kitab ini menarik. Nama dia Keindahan Islam. Jadi para jemaah sekalian, itulah di antara beberapa kerusakan yang jelas. Dalam kerusakan yang jelas, kita pergi kepada perbincangan yang seterusnya. Itu orang panggil ringkas je tu. Ringkas kepada kerusakan yang berlaku itu. Kerusakan yang berlaku itu. Baik, kita pergi kepada penjelasan dia. Yang kedua, Allah Ta'ala larang kita daripada bunuh anak. Kemudian jalan nak dapat anak, jalan halal dengan cara berkahwin, ataupun jalan kerusakan dengan cara berzina. Itu dia panggil jalan. Bila berzina boleh anak. Bila boleh anak, orang yang tak nak anak akan berlakulah beberapa perkara. Sama ada dia bunuh awal-awal lagi, dia tahu dah, oh dia kata ni ada anak ni, ada baby ni. Habis macam mana dia buat? Dia pergi gugurkan anak. Ada sedikit contohnya klinik-klinik gugurkan anak, awal lagi gugur. Kemudian ataupun sudah lahir anak, malu ke orang ni, macam nak buat? Bungkus, campak dalam tu sampah. Kalau hati sikit ada baik, dia tak tu sampah, dia pergi letak di tangga masjid, dia pergi letak di mana-mana tempat yang orang boleh jumpa baby ni. Kadang-kadang anjing yang jumpa baby, dia letak dekat tong sampah. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian itu secara khusus bunuh anak. Kemudian ayat yang ketiga ini, perkara yang kedua yang dibincangkan ataupun isu yang ketujuh dalam perbincangan kita ini, iaitulah membunuh manusia secara umum. Secara umum, yang apa ni, tengok ayat yang ke-33.
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. Dan janganlah kamu membunuh diri seorang manusia yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Jangan bunuh diri kecuali dengan alasan yang benar. Apa dia alasan yang benar? Tengok dalam ayat kita ni ada nota di bawah. Yakni haram membunuh seorang manusia kecuali dengan alasan yang benar yang ditetapkan oleh syarak. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda hadis ini. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim yang telah mengucap dua kalimah syahadah kecuali melalui tiga cara. Yang pertama, as-sayyibuz zani, orang tua, orang yang sudah berkahwin pergi berzina. Mana orang ni dia tak ada bini tapi dia sudah kahwin, mana pernah merasai perkahwinan yang halal, tapi dia berzina, maka orang ni hukuman dalam undang-undang syarak dibunuh, direjam sampai mati. Okay, main. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, orang bunuh orang maka dibalah bunuh. Orang bunuh orang, apa hukum dia? Qisas, dalam bahasa fiqh, bahasa Quran dipanggil qisas. Qisas iaitulah balah bunuh. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya memisahkan diri daripada jamaatul Islam, dia panggil murtad. Maka orang murtad juga boleh dibunuh. Man baddala dinahu faqtulu. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Maka dalam kitab kita ni kata, dalam kitab ni, dalam nota ni, iaitu membunuh orang dengan sengaja. Jadi bunuhnya ada tiga kategori. Satu dia panggil al-qatlul amdi, bunuh dengan sengaja. Ini boleh dibalah bunuh. Yang kedua, syibhul amdi, bunuh tidak sengaja. Ini tak boleh balah bunuh, dia kena bayar diat pampasan. Yang ketiga, al-qatlul khata, bunuh tersalah. Ini pun tak boleh balah bunuh, dia boleh baik kena bayar dia. Undang-undang dia panjang lah, kita huraikan dalam kitab fiqh kita. Ana telah huraikan dalam kitab fiqh manhaji secara detail dalam juzuk-juzuk yang akhir itu. Baik para jemaah sekalian, tengok, dia kata yang dibenarkan oleh syarak kerana apa? Kerana berzina. Tengok, yang pertama, berzina sesudah ada isteri. Maknanya orang ni sudah pernah kahwin dan dia berzina. Sesudah kahwin dia berzina pula. Tak kira lah dia ada bini ke tak ada bini, tapi orang ni pernah merasai perkahwinan. Orang ni pernah merasai perkahwinan. Atau orang ini pernah merasai perkahwinan, ataupun seorang wanita pernah bersuami. Ini kaedah dia. Yang ketiga, murtad. Tapi ingat, dalam kitab kita ni bagi tahu, hukuman ini dijalankan oleh pemerintah. Siapa dia jalan hukuman ini? Pemerintah. Jangan suka-suka. Tiba-tiba kita tengok, tembok. Kenapa? Dia berzina. Kita sendiri jatuh hukuman. Tak boleh. Atau kalau ada contohnya orang buat video, dia kata dia tak mau jadi Islam, murtad, kita apa ambil pistol pergi tembok. La. Semua hukuman murtad, hukuman zina, hukuman bunuh balah, ini kerja pemerintah. Tak boleh kita masyarakat sendiri jatuh hukum. Nanti kita kena bicara dulu. Nak tetapkan hukuman kena berbicara. Kalau tak berbicara, nanti apa
Orang ni jatuh hukum. Kau kumpulan anak-anak dia pula mari tembok pula bawah ni. Huru-hara dunia ini. Baik para jemaah sekalian, itu dalam bab wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqqi. Tadi kita anda sebut tadi, ini dalam kitab Islam ini ada dalam bab larangan. Larangan membunuh, larangan zina, larangan liwat, larangan makan harta anak yatim. Alhamdulillah kitab ini menarik. Kemudian tengok apa hukumnya. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Dan sesiapa yang dibunuh secara zalim, orang dibunuh dengan cara zalim sengaja, dia panggil al-qatlul amd al-udwani, bunuh dengan sengaja. Dia berkelahi dua orang ni, ambil kapok apa saja apa, pom, atas kepala mati, langgar dengan kereta, tolak daripada bangunan, itu semua dipanggil bunuh dengan sengaja. Yang tak sengaja tu dia panggil tersalah lain. Kalau kita tak tahu orang, contohnya kita bawa kereta, tiba-tiba orang tu langgar, dia potong jalan yang kita tak nampak, itu lain. Kita tidak tersalah. Tapi kalau orang berdiri sini kita pergi langgar dia, itu sengaja nama dia. Baiklah. Maka kalau dizalimi, maka sesungguhnya kami telah menjadikan warisnya berkuasa. Tengok, dalam undang-undang Islam bukan penguasa yang boleh memaafkan, tapi yang boleh memaafkan masalah ini siapa dia? Waris dia. Menjadikan warisnya berkuasa menuntut balas. Menuntut balas. Namun begitu, Allah SWT peringatkan kepada waris. Faqad ja'alna li walihi sultana, mana wali ini wali al-maqtul, wali keluarga yang dekat kepada orang yang kena bunuh. Dia ada kuasa. Dalam hadis Nabi SAW, hadis Abi Hurairah, wa man qutila lahu qatilun, Nabi kata siapa dibunuh, keluarga dia dibunuh, fahwa bi khairin nazaraini, maka keluarga dia boleh buat salah satu daripada dua pilihan. Imma an yufda, sama ada dia minta pampasan, diat, dia panggil diat mughallazah, diat yang berat, kena bayar 100 ekor unta, 40 ekor unta yang ada baby dalam perut. Maknanya ibu unta mengandung. Pernah juga cari tu. Unta biasa mahal, unta ada anak pula lagi mahal. Itu dia panggil diyah mughallazah. Kalau orang tersalah, dia ringan sikit, tak boleh balas bunuh. Itu dia kaedah. Kemudian imma an yuqid, ataupun dia minta kerajaan balas bunuh pada orang ni, pancung. Hadis ini di dalam Al-Bukhari. Jadi dua pilihan, dua option. Keluarga yang menentukan. Aku tak mau, aku nak mesti balas bunuh. Bunuh. Sudah banyak terjadi kes-kes macam ni. Kes balas bunuh ni. Waris dia yang boleh menuntut. Waris keluarga dia, jangan orang lain. Kita undang-undang sivil, undang-undang orang putih, ketua negara boleh memaafkan. Islam beri kepada waris. Waris yang menentukan sama ada dia nak maaf atau tidak memaafkan. Sama ada dia maaf atau tak maaf, siapa dia menentukan? Keluarga dia, bukan ketua negara. Baik. Allah Ta'ala peringatkan di sini. Fala yusrif fil qatl, dan dalam pada itu janganlah ia melampau-lampau dalam menuntut balasan bunuh itu, kerana sungguhnya ia adalah mendapat sepenuh-penuh pertolongan menurut hukum syara. Jangan melampau. Apa makna jangan melampau di sini? Tengok nota di bawah. Orang yang dibunuh secara zalim, warisnya berhak menuntut balasan atau menuntut diat, denda ganti nyawa. Dia panggil diat. Apa dia diat?
denda ganti nyawa. Itu dia panggil diat. Melalui pemerintah. Ingat, bukan suka-suka, melalui pemerintah. Dan janganlah dia melampaui dari ketetapan Allah. Jangan buat. Allah Ta'ala kata 100 ekor unta, kita nak 200 contohnya, kan? Kerana ataupun macam-macam lagi nak buat. Dia kata aku tak mau pancung orang ni. Aku nak pergi potong telinga, nak pergi potong hidung, korek mata. Contohlah. Tapi dalam kisah ni kalau orang tu buat gitu kepada keluarga dia boleh. Tapi kalau tak buat, tiba-tiba dia nak buat lebih-lebih, itu dia panggil melampau. Kena hati-hati kita. Kerana ia mendapat sepenuh-penuh pertolongan dari hukum Allah yang menentukan haknya. Maknanya orang yang dizalimi ini telah mendapat hak daripada Allah Azza wa Jalla untuk balas bunuh. Mu jangan pandai-pandai lah pula pergi reka sendiri undang-undang. Itu maksud. Dan pemerintah akan menjalankannya. Pemerintah akan menjalankannya. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Cerita realiti berlaku. Satu kisah zaman dulu. Waktu anak belajar Madinah dulu, salah seorang daripada guru saya, nama dia Syekh Atiyah Muhammad Salim rahimahullah ta'ala. Dia ni qadi mahkamah tinggi Madinah, qadi mahkamah kubra di Madinah. Dia kata kes ni, satu kes orang ni bunuh orang sengaja, dan mahkamah telah menjatuhkan hukuman balas bunuh. Biasanya dia balas bunuh, dia bukan dalam bilik macam penjara pudu, penjara apa dulu, tempat gantung-gantung, tak ada. Hukuman Islam, bila kita nak jatuhkan hukuman bunuh orang ataupun hukuman rejam atau hukuman potong tangan, kita kena buat di publik, di tempat awam. Contohnya kalau kita kat kawasan kita ni, Simpang 3 tu, tempat orang ramai tu, kena buat situ. Nak suruh orang tengok, siapa dia bunuh orang, ini hukuman dia. Siapa mencuri, ini hukuman dia, potong tangan. Siapa dia nak bawa orang takut, ni senyap-senyap, tiba-tiba dengar kabar kena gantung. Jadi kurang kesan. Allah Ta'ala nak kesan daripada hukum Islam itu biar nampak, biar jelas. Bila kumpul semua, keluarga si mati duduk tunggu sini, keluarga pembunuh duduk belah ni, pembunuh sudah siap, ditutup mata, duduk gitu. Sayaf ni hak jom ni, pedang ni hak jom potong tekuk. Jadi qadi akan datang, dia akan baca penghakiman. Qala Allah Ta'ala wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan, baca ayat Quran. Sudah siap baca, biasanya sudah siap baca penghakiman. Qadi kata maka dengan dilaksana hukuman, maka sayaf tap lalu. Berapa saat ya, cabut kepala mati, habis cerita. Kalau gantung berapa lama nak mati? Kerusi elektrik ke, berapa lama punya penyiksaan? Islam ni bagi. Tiba-tiba bila qadi dah nak habis pembacaan, sayah pun dah tarik dia punya pedang. Tiba-tiba keluarga si mati kata, ya qadi, tuan qadi, qad afautu anil qatil. Subhanallah, aku maafkan budak pembunuh. Sayah nasib baik, dia kata dia tak, kalau dia habis mati kawan tu. Dia break. Qadi pun berhenti dia punya baca penghakiman, dia kata qif, stop. Terkejut habis orang. Ta'al, mari keluarga si yang kata maaf ni. Siapa awak? Dia kata dia ni bapak pada budak ni, gini. Kenapa tiba-tiba nak maafkan? Dia kata dia ingat, kalau kita maaf, mudah-mudahan Allah Ta'ala maafkan kepada anak dia. Anak dia pun tak tahu juga bersalah. Cuma dalam hukuman ni, yang kena bunuhnya anak dia. Boleh jadi mereka berdua ni berkelahi. Kalau tak ada anak dia, tak ada kawan ni, mungkin anak dia yang bunuh kawan tu. Itu dalam Islam. Maka di saat itulah bertempik satu padang orang ramai, Masya Allah, Allahu Akbar. Bertempik, si pembunuh tadi polis ambil semula. Maka perbicaraan diberhentikan, pelaksanaan hukuman diberhentikan dengan sebab keluarga dia kata afaut, aku maafkan dia. Ini Allah kata faqad ja'alna liwalihi sultana.
kuasa memaafkan itu duduk di tangan keluarga. Itu zaman dulu. Yang baru ni yang ada video, dulu tak ada video. Yang ada video yang terakhir ni baru je 2-3 tahun ni bang. Dia ada beberapa bapak budak ni kena bunuh, adik-beradik dia semua sekali setuju untuk balas bunuh. Maka berdiri adik-beradik sini. Qadi tanya seorang-seorang, anta bunuh. Sampai ke adik yang bongsu, Allah Ta'ala buka hati dia macam mana, wallahu alam. Sampai giliran dia, qadi tanya, kaf anta? Adik dia senyap, termenung dia sekejap. Kenapa? Dia kata, kalau aku maafkan orang ni, adakah Allah maaf pada ayah dia? Subhanallah. Manakala aku maafkan kepada jani, pembunuh ini, adakah Allah Ta'ala maafkan kepada ayah dia? Akhirnya budak ni seorang maaf. Kita ingat, contohnya dia ni ada 10 beradik, seorang je maaf, maka tak boleh balas bunuh. Sebab nyawa tak ada 1/10. Adakah ada? Boleh tak kita pancung 9 tinggal 1? Boleh? Tak ada, mati terus. Kalau ada dalam keluarga itu seorang je dalam wali dia yang memaafkan, maka hukuman bunuh tidak akan berlaku, dia berpindah kepada hukuman dia. Jadi Allah Ta'ala pilih di sini al-afu al-qisas bi akhdhi diyah aw bil afu. Dua pilihan. Sama ada kita pindah hukuman daripada balas bunuh kepada diat, diminta pampasan, ataupun dimaaf terus. Dua cara boleh. Wallahu a'lam, itu di antara. Baiklah, saya pun tak panjang di sini. Para jemaah sekalian, menarik perbincangan kita ini, iaitu bab ini saya sudah huraikan dalam kitab syarah kita kepada kitab Al-Fiqhul Manhaji dalam bab jinayat dalam Islam, jilid yang ke-8, jilid yang ke-7, tengok lengkap siri-siri bacaan kitab tu lengkap. Baiklah, kita pergi kepada wasiat yang terakhir. Belum lagi. Kita pergi kepada yang ke-8. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. Tadi jangan hampiri zina, itu dalam bab keturunan. Sekarang ni, dan jangan kamu hampiri harta anak yatim. Ini dalam bab harta benda. Jadi Islam ini memberi kepada kita jaga keturunan, jaga harta. Dia panggil ad-daruriyatul khamsah. Jaga agama, jaga nyawa, jaga harta, jaga keturunan, jaga kehormatan diri. Ini semua dia panggil apa ni? Ad-daruriyat al-khamsah ataupun sittah. Maka dalam ayat ini nak jaga harta. Allah Ta'ala sebut harta anak yatim. Kenapa dia mula dengan anak yatim? Sebab anak yatim ni budak yang lemah, ayah dia tidak ada, dia pun masih kecil lagi. Jadi permulaan jaga harta pada harta anak yatim. Dan semua harta orang lain tak boleh diambil lah. Jangan kata anak yatim tak boleh, orang lain tak apa lah. Jangan main-main. Jangan kamu menghampiri harta anak yatim melainkan dengan cara yang baik untuk mengawal dan mengembangkannya. Mengawal dan mengembangkannya sehingga dia balik, dewasa serta rusyd, layak mengurus hartanya sendiri, barulah kita serah harta ini kepada anak yatim. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan sempurnakanlah perjanjian dengan Allah dan dengan manusia, sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya. Tengok nota di bawah. Kitab pimpinan walaupun dia ringkas, tapi nota dia tu boleh katakan lengkap lah penjelasan tu. Setelah Allah Ta'ala melarang dari perbuatan zina, membunuh orang, maka datang juga jaga harta. Dimula dengan harta anak yatim, sebab dia lemah. Kalau harta orang lain ada tuan dia, bergocoh lah. Orang Kelantan kata nak ambil harta orang tak? Ni harta anak yatim ni, gitulah budak-budak kecil. Kemudian diperintahkan pula supaya kita menyempurnakan perjanjian. Sama ada perjanjian seorang hamba dengan Tuhannya,
kita janji dengan Allah Azza wa Jalla apa saja yang kita nak buat benda kebaikan, atau perjanjian sama manusia, kerana perbuatan mencabuli perjanjian bukanlah sifat orang Islam. Jadi hari ini biasa-biasa je, janji tak janji itu main-main ya kan. Kita nak kata apa? Berjanji tak janji itu dah jadi satu perkara biasa. Jadi orang nak jaga harta anak yatim mestilah orang yang punya kekuatan, kemampuan. Contohnya, satu hari Nabi kita SAW nasihat kepada Abu Zar, sahabat dia Abu Zar. Abu Zar ni dia rapat dengan Nabi, dia kata, Rasulullah, tak ada kejawatan saya nak kerja itu lah, nak kerja. Nabi kata, ya Abu Zar, inni araka dha'ifan. Abu Zar, aku tengok mu ni lemah kamu ni, tak kuat. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Aku sayang kepadamu sebagaimana aku sayang kepada diri aku sendiri. La ta'ammaranna ala snain. Mu jangan jadi ketua kat atas dua orang lain. Mu jangan jadi ketua, mu tak boleh. Mu jadi tok oli boleh, ketua tak boleh. Wa wala tawallayanna mala yatim. Allahu akbar. Mu jangan jadi penjaga kepada harta anak yatim sebab dia tu dhaif. Kalau orang lain kuat, silakanlah. Jadi kita pun kena tahu juga. Jadi kalau hadis ini dalam nasihat Nabi kepada Sayyidina Abu Zain diriwayat oleh Imam Muslim, maka jangan mudah-mudah kita nak jadi penjaga, jangan. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada yang ke-9, perbincangan yang ke-9. Wa aufu bil ahd, itu yang ke-9. Ia adalah hendaklah kita tunaikan perjanjian kita. Tengok, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut bil ahdi dengan ba. Dia kata al-ifa'u bil ahdi, bila Allah Ta'ala suruh jaga perjanjian, kita janji apa saja dengan orang, maka dia akan datang dengan ba, bil ahdi. Itu berahdi. Tapi kalau dia suruh kita buat auful kaila, tunaikan, sempurnakan sukatan dan timbangan, itu berbeza. Masya Allah, ini dia panggil tadabbur Quran. Kalau perjanjian yang berbentuk maknawi, yang tak nampak ni, bil ahdi. Mu janji orang nak tunai, kamu bernazar dengan nama Allah, kamu semua tu bil ahdi. Kalau kita kata kerja-kerja yang berbentuk fizikal, auful kaila wal waz, tunai selalu. Tak perlu ada ba. Sebab apa? Wa aufu bil ahdi, itu yang ke-9. Innal ahda kana mas'ula. Kerana perjanjian itu akan dipersoalkan. Dipersoalkan maknanya akan ditanya. Mu janji orang mu tunai tak? Tak tunai lagi tunai. Ataupun perjanjian itu akan ditanya, dipersoalkan di akhirat esok. Dua tafsiran. Yang ke-10, wa auful kaila. Tengok, apabila mari arhan sempurnakan sukatan, dia tak perlu lagi aufu bil kaili, sebab sukatan itu ada depan mata. Sempurnakan. Iza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dan sempurnakanlah sukatan apabila kamu menyukat, dan timbanglah dengan timbangan yang adil. Yang demikian itu baik kesannya bagi kamu di dunia, dan juga baik kesudahannya mendatangkan pahala di akhirat. Jadi alhamdulillah para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, itu Allah SWT ajar kepada kita beberapa perkara yang kita kena ingat. Jadi dalam ayat kita ini kita sambung ada sampai 10 perkara. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Cuma ada beberapa perkara yang disebut dalam ayat ini. Ada 2 arahan. Cuba tuan-tuan perhati dalam ayat. Kalau arahan berbentuk setiap orang kena buat, setiap orang kena lakukan, maka dia akan datang dengan mufrad. Datang dengan mufrad.
contohnya arahan Allah Azza wa Jalla supaya buat baik, maka dia kata indaka kibara ahadum, bila ayahmu ada dekatmu, maka disuruh supaya kita buat baik. Ita beri kepada zil qurba wal masakin, jangan membazir, jangan boros. Maka ini dia guna perkataan bisirati al mufrad. Tengok contoh dalam ayat-ayat kita yang telah kita bincangkan. Sirah mufrad. Jadi saya nak suruh para pelajar tadabbur, kibara ahaduma au kila fala taqul, mu jangan kata, wakhfid lahuma. Baik, apabila benda yang arahan yang berbentuk umum, mu jangan bunuh anak, jangan berzina, la taqrabu, jangan kamu semua. Ini dia panggil bahasa Al-Quran. Ada kalanya Allah Ta'ala, oleh kerana benda bersifat peribadi, supaya buat baik beberapa keluarga, maka dia guna lafaz mufrad, kamu, awak. Tapi bila mari lafaz umum, jangan berzina, jangan jangan bunuh orang, jaga harta anak yatim, tunaikan timbangan, maka Allah guna lafaz jamak, kamu semua. Sebab ini global, semua kena buat. Peribadi lebih, bila kita cakap seorang-seorang, lebih kepada istijabah. Ini untuk aku ke untuk orang? Tak, awak buat baik pada bapa. Kalau kita kata sukatan timbangan, kita yang tak berniaga, tak ada kena-mena dengan kita, maka diberi lafaz jamak. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Baiklah, itu je lah yang kita bincang. Yang tertinggal lagi insya-Allah kita sambung dalam siri yang akan datang, bermula daripada ayat 36 insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.